yang mana kita rasakan kononnya kita dah bahagia masa tu, kononnya kita rasa kita dah seronok, kita dah enjoy, orang lain pun tengok, wah seronoknya live Zul Andy Black, enjoy lah ni semua kan. Dan sebenarnya kita masa tu di dalam keadaan kepura-puraan, kita menipu diri kita sendiri. Saya kalau dalam industri hiburan ni, saya dikenali sebagai Zul Andy Black. Sebelum ni sebagai penyanyi kumpulan Andy Black, sebagai seorang pelakon juga. Tapi kalau ikut nama sebenar saya, Nurzul Supian bin Sa'ban. Dan tahun ni saya berumur 46 tahun dan asal saya daripada Negeri Sembilan, Seremban. Dulu kalau ikut lifestyle saya sebelum hijrah dulu, minta maaf cakap lah. Dulu kita ni konon-kononnya nak bergelar sebagai selebriti, penyanyi rock kan, pelakon. Jadi kita punya idola semua, impian kita, cita-cita kita, matlamat kita memang tinggi lah, memang jauh. Dan minta maaf cakap, kita ni idola kita tu seolah-olah mereka-mereka yang dah berjaya dalam industri rock ni, senang cakap, penyanyi-penyanyi Mat Salleh lah, orang putih, penyanyi-penyanyi barat ni. Jadi masa tu bila kita punya beridolakan manusia-manusia yang macam tu pasal kehidupan kita pun kononnya kita ni nak jadi rockstar lah. Tidak saya nafikan rockstar lain ramai yang masa zaman-zaman saya tengah aktif dulu, ramai yang menjaga solat, menjaga amal ibadat dia orang. Tapi saya sebagai seorang selebriti dulu, yang saya rasakan nak menjadi seorang rockstar tu, malangnya saya ni terlampau terhanyut sangat dan membuatkan saya ni lalai pada tanggungjawab pada agama, lalai dengan tanggungjawab pada agama. Jadi dulu memang kita ni mengejar kemasyhuran, mengejar populariti, mengejar, maknanya kita, impian kita nakkan rumah yang besar, kita nakkan duit yang banyak, kita nakkan populariti, kita nak meraih populariti, kita nak kereta mewah, kita nak banyak job apa semua. Sebab dulu matlamat kita fikirkan, keyakinan kita fikirkan bahawa benda-benda tu semualah, rumah besar, populariti ni semua yang menjamin kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan kita. Tapi nyatanya benda tu walaupun kita boleh capai, banyak pengajaran lah yang saya dapat belajar. Walaupun kita pernah popular, walaupun ada lagi selebriti lain yang lebih popular daripada saya, walaupun kita dapat berlakon filem, sampai kami dapat tawaran berlakon filem apa semua. So lifestyle kita masa tu memang, minta maaf cakap, saya banyak mencari keseronokan lah sebenarnya. Enjoy the moment kan, enjoy the moment masa tu, enjoy the life and the moment semua masa tu. Yang konon-kononnya pada saya itulah kesuksesan, itulah kejayaan, itulah kebahagiaan, yang mana itu yang saya faham di masa tu. So zaman-zaman dululah, maksudnya sebelum hijrah tu, gitulah life kita. Tidurnya tak tentu sebab kita punya shooting pun tak banyak kan, tawaran kita bertimpa-timpa tawaran masa tu. Jadi yang kononnya kita merasakan itu adalah kejayaan, kesuksesan yang saya nak masa tu. So lifestyle kita masa tu memang bak kata orang, kalau zaman kanak-kanak tu, zaman-zaman kita melompat-melompat seronok lah masa tu. Zaman tu dulu sebelum saya berhijrah macam sekarang ni. Kalau ikutkan benda yang nyatanya kita tahu benda tu salah, tapi kita rasa macam tak bersalah dan kita mengulangi benda tu. Benda yang paling senang kita nak cakap adalah apabila kita ni lalai terhadap solat lah sebenarnya. Kan, sebab ini yang bila saya kata macam ni, sekarang ni baru kita nampak kesedaran tu, baru kita rasa kesedaran tu. Sebab di zaman saya tengah aktif
menyanyi rock apa semua dulu, saya tak nafikan ada artis-artis rock lain yang rajin solat apa semua. Tapi saya lah, bila kita nak bercerita tentang saya ni, benda-benda yang kita tahu benda tu salah, benda tu jauh daripada batas agama kan, tapi kita masih lagi tetap buat. Dari segi senang cakap, bab kata alim ulama yang kita dah kenal, yang kita dah jumpa, kita dah banyak menyembang ni, ustaz-ustaz ni, dia orang kata mungkin di saat itu, di masa lampau itu, di saat itu adalah kita di saat di dalam nikmatnya kemungkaran, nikmatnya kemaksiatan, nikmatnya kealpaan. Untuk saya lah, sebab apa? Maksudnya tengah gemilang, tengah rasa senang, tengah rasa seronok tu, tapi macam yang awak cakap, apa benda yang kita rasa kita tahu salah dan kita lakukan juga berulang-ulang. Yang nikmat dalam kemaksiatan, nikmat dalam kemungkaran tu, itulah salah satunya. Kita rasa macam tak bersalah meninggalkan solat, lalai pada solat. Kadang-kadang tu banyak aktiviti kita lebih banyak kepada hiburan-hiburan yang sebenarnya langsung tak menghiburkan saya pun sebenarnya masa tu. Tapi kita ni konon-kononnya sebenarnya di saat itu saya, bukan orang lain, saya di saat itu seolah-olah kita ni menipu diri sendiri. Yang mana kita rasakan kononnya kita dah bahagia masa tu, kononnya kita rasa kita dah seronok, kita dah enjoy. Orang lain pun tengok, wah seronoknya live Zul Andy Black, enjoy lah ni semua kan. Dan sebenarnya kita masa tu di dalam keadaan kepura-puraan, kita menipu diri kita sendiri. Contoh lah, sebagai contoh, kita pergi kelab, kita tahu benda tu bukannya benda yang betul, benda yang elok sangat kan, benda yang salah, kadang-kadang melibatkan benda-benda maksiat yang lain, tapi kita tetap lagi buat. Jadi perkara itulah benda yang pernah saya jalani, lifestyle kehidupan yang dulu, benda-benda yang kita tahu salah tapi kita rasa macam tak salah untuk kita lakukan. Saya kalau ikutkan tempoh penghijrahan saya ni, kembali kepada fitrah ni boleh kata lebih kurang dalam masuk ke tahun yang ini dah lebih kurang 6 tahun lah, 5 tahun, 6 tahun. Bermulanya adalah titik tolak permulaan tu apabila ayahanda saya meninggal. Jadi bila ayahanda saya meninggal, masa tu mungkin ini kebesaran Allah nak kasih sedikit kesedaran kepada kita, yang membuatkan kita rasa macam selepas ayahanda kita meninggal tu, kita pula untuk diri kita nak mencari bekalan akhirat pula. Takut sebab masa tu baru saya perasan, kalaulah di saat itu bukan ayahanda kita yang mati tapi kita yang mati, apakah bekalan kita yang kita ada masa tu. Jadi itulah membuatkan titik tolak permulaan yang membuatkan saya memulakan langkah-langkah hijrah saya dalam 5-6 tahun lepas apabila ayahanda saya meninggal lah. Sebenarnya masa mula kita nak hijrah tu memang banyak pandangan-pandangan, persepsi daripada orang sekeliling. Tak lupa juga, tak kurang juga daripada pandangan-pandangan daripada kaum keluarga kita, sanak saudara kita, saudara mara kita semua. Memang satu benda yang perubahan tu boleh kita katakan keputusan yang kita nak ambil tu keputusan yang drastik. Selepas ayahanda saya meninggal tu, saya rasa macam konon-kononnya macam kita tak nak terlibat dalam industri hiburan lagi. So pandangan orang kadang-kadang ada sampai mengatakan macam kita ni dah tak betul ke budak ni kan, sampai dah tak nak berlakon lagi, dah tak nak perform show lagi macam dulu apa semua, tak nak buat performance apa-apa kan. Jadi penerimaan orang tu, respon orang tu memang pelbagai sebenarnya. Pelbagai. Mungkin dari pihak yang memahami kepentingan agama dan kepentingan ilmu-ilmu akhirat ni, dia orang suka dengan keputusan kita ambil perubahan untuk beralih ke arah jalan agama. Tapi mungkin kepada manusia-manusia yang minta maaf cakap mungkin tak visionnya mungkin tak jauh sampai ke pandangan bekalan-bekalan akhirat, dia orang akan nampak kita ni nak ambil keputusan penghijrahan ni macam ini satu keputusan yang kurang tepat kan. Macam mana kalau kita nak hidup, kalau kita tak menyanyi lagi, tak syuting lagi macam dulu. Tapi benda-benda ni memang respon dan juga persepsi orang yang macam-macam. Memang benda tu secara tak langsung sebenarnya mendatangkan tekanan juga kepada saya. Dan lebih-lebih lagi benda tu sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi kita juga masa mula-mula kita nak berhijrah dulu, sebab kita nak berhenti daripada
tawaran-tawaran kerja dalam industri hiburan ni. Tapi syukur alhamdulillah lah, persepsi-persepsi manusia yang pelbagai itu sebenarnya secara tak langsung sebenarnya menjadi penguat semangat saya lah, untuk kita buktikan kepada manusia yang lain. Sebab apa? Sebab dulu masa kita ambil keputusan untuk kita menjadi penyanyi rock, kenapa kita boleh tidak menghiraukan kata-kata orang lain kan? Dan sekarang ni bila kita ambil keputusan untuk ambil jalan di atas jalan agama Allah, kenapa sekarang ni kita tak boleh untuk menghiraukan saja, pedulikan saja apa yang orang punya fikir kan? Jadi sekarang memang itulah kesan-kesan, pandangan-pandangan, penerimaan orang dulu masa kita nak mula-mula hijrah dulu menjadi penguat semangat saya lah sebenarnya. Macam-macam. Pada mungkin di luar sana, mungkin ramai-ramai kenalan-kenalan saya, sahabat-sahabat saya ataupun siapa-siapa saja, manusia-manusia di luar sana yang mempunyai kemahuan untuk berubah, untuk hijrah, dan kadang-kadang rasa macam tak tahu mana puncanya apa semua. Kadang-kadang manusia ni kata, bang saya dah hijrah. Hijrah yang macam mana? Kadang-kadang manusia ni kata, saya dah solat dah 5 waktu. Tapi sebenarnya penghijrahan tu bukan sekadar solat 5 waktu saja, kembali kepada agama atas nama solat 5 waktu saja, tidak. Penghijrahan ni maksudnya besar. Jadi kepada manusia-manusia nak berhijrah ni, yakinlah, yakinlah bahawa sesungguhnya Allah SWT itu, Allah Maha Penyayang, Allah yang memberikan kesedaran, Allah yang meniupkan rasa-rasa kesedaran dalam hati kita ni apa semua ni. Yakinlah, kita panjatkan saja doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT berikan kita jalan, tunjukkan kita jalan. Kita yakin bahawa Allah SWT pasti dan pasti akan bagi kita jalan apabila kita ambil keputusan untuk ke jalan yang lebih baik dan jalan yang benar. Kenapa kalau dulu kita nak mengejar sesuatu benda yang lain selain daripada Allah dan juga agama dan juga akhirat, kalau kita nak kejar benda yang lain, kenapa Allah tetap bagi jalan? Sekarang ni untuk kembali kepada Allah, masakan Allah nak mengabaikan permintaan kita dan doa kita? Dan jadi bila kita nak kembali hijrah, yakinlah, pasti dan pasti bantuan Allah tu pasti ada. InsyaAllah, mudah-mudahan. Berdoa sentiasa. Sebab Allah ni paling mencintai makhluknya, hambanya yang ingin kembali kepada dia. Jadi yakinlah, pasti dan pasti kita dapat jalan yang benar sekiranya kita ingin kembali ke jalan yang benar, dan lebih-lebih lagi kita nak kembali kepada yang hak, Allah SWT. La ilaha illallah. InsyaAllah.